Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menghadiri kelas saya pada hari ini. Sebelum itu, pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk hadir dan datang ke kelas kita pada hari ini. Untuk kuliah hari ini, minggu kedua ataupun kuliah kita yang pertama lah. Okey, untuk kuliah kita yang pertama, kita akan membincangkan topik ataupun bab yang pertama bagi kursus CTU 554 ini ataupun kursus penghayatan etika dan peradaban iaitu bab yang pertama ni kita akan bincangkan berkaitan tentang pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia itu sendiri. Okey, daripada bab ini saya berharap kita semua dapat mendengar, melihat, berfikir, berbincang dan seterusnya menghayati etika dan peradaban dalam acuan negara kita sendiri. Okey. Seterusnya, sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan tentang topik kita pada hari ini adalah konten ataupun isi kandungan yang kita akan belajar selama 2 minggu lah. Untuk bab 1 ini, kita akan pecahkan kepada 2 bahagian. Dia ada bahagian pertama dengan bahagian kedua. Untuk minggu ini, kita hanya fokus kepada bahagian pertama iaitu berkaitan tentang pengenalan penghayatan etika dan juga peradaban. Untuk seterusnya, bahagian kedua kita akan melihat pada minggu hadapan. Kita akan melihat kerangka menganalisis etika dan peradaban menurut acuan Malaysia itu sendiri. Okey? So, kita dah dapat lihat ini antara dia punya isi kandungan yang kita akan belajar. Yang pertama adalah pengenalan etika dan peradaban. Yang kedua, perbezaan antara etika dan akhlak. Ketiga, faktor pembentukan etika individu. Keempat, kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan juga biografi di Malaysia itu sendiri. Yang kelima, apakah kepentingan etika terhadap individu, terhadap masyarakat, terhadap negara dan juga terhadap warga global secara menyeluruh. Dan terakhir sekali, isi kandungan yang kita akan pelajari dalam bab 1 ini adalah perbincangan berkaitan tentang etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan juga pasaran. Okey? Okey, seterusnya kita lihat kepada sinopsis tajuk kita pada hari ini iaitu pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Okey, bila kita lihat dalam sinopsis, saya haraplah kan, mari kita lihat sama-sama sinopsis ini dalam bentuk yang lain yang boleh membantu kita memahamilah ataupun kita untuk fokus kepada topik ini. Okey? Mungkin masing-masing boleh membaca sinopsis ini. Cuma kalau first kali sebelum saya bawa lebih lanjut kepada sinopsis ini, saya ingin kita mengetahui bahawa etika dan peradaban ini sebenarnya bukanlah perkara yang enteng ataupun perkara yang orang cakap simple-simple yang kita cakap tak apalah, aku tak tahu pasal etika dan peradaban ni pun tidak jadi masalah. Tetapi seharusnya dan sewajibnya sebagai rakyat Malaysia ataupun siapa sahaja di dalam dunia ini yang bergelar masyarakat ataupun seseorang individu harus tahu bahawa etika dan peradaban ini sangat penting terutamanya dalam sesebuah masyarakat. Tetapi di sini kita dapat lihatlah penghayatan etika dalam masyarakat ataupun individu, etika dan peradaban antara individu tu berbeza-beza. Yang mana ia dipengaruhi oleh perkembangan sejarah itu sendiri, dipengaruhi oleh struktur sosial, maksudnya bagaimana macam kita kalau di Malaysia ni kita ada masyarakat majmuk, kita ada Cina, India dan juga Melayu, and then ada juga daripada luar negara. So, yang ketiga adalah melalui biografi. Saya terangkan kembali bahawasanya pemahaman etika dan peradaban, penghayatan dan pemahaman etika dan peradaban bagi sesebuah masyarakat ataupun salah seorang individu itu berbeza dan ia dipengaruhi oleh 3 perkara penting iaitu perkembangan sejarah, struktur sosial dan juga biografi sesebuah negara itulah, sesebuah masyarakat itu sendiri. Okey, jika kita lihat
penghayatan etika dan peradaban di Malaysia ini boleh dihuraikan dan kita boleh fahami dia mengikut acuan Malaysia itu sendiri. Mengikut acuan Malaysia itu sendiri berdasarkan susur masa evolusi. Mungkin kamu dah biasa dengarkan susur masa evolusi ni ada 3, iaitu pada masa prakolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Apa yang kita faham? Apa itu prakolonial? Apa itu kolonial? Apa itu pasca kolonial? Okey, mungkin kita sudah tidak ingat kan, mungkin zaman-zaman kita belajar dulu sejarah adalah disebut sedikit. Okey, yang ini saya akan terangkan secara ringkas, kita akan imbas kembali sejarah kita, iaitu apa yang dimaksudkan dengan zaman prakolonial. Zaman prakolonial ini adalah, kalau kita tahu, adalah zaman tradisional. Manakala kolonial pula adalah semasa penjajahan kolonial British. Kalau kita kan Inggeris yang jajah kita, okey, itu kolonial tu semasa penjajahan. Di mana-mana tempat di dunia pun kolonial disebut semasa penjajahan itulah. Dan juga pasca kolonial. Pasca kolonial adalah pasca penjajahan ataupun selepas penjajahan pada era moden juga dan sehinggalah hari ini. So hari ini kita disebut sebagai pasca kolonial. Saya harap kamu semua dapat membezakan 3 susur evolusi masa ini secara lebih detail lagi lah, iaitu prakolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Okey, seterusnya kita lihat kalau kita lihat sifat dan kefahaman untuk kita mengenali etika yang berciri moden ini diperkenalkan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah ke seluruh dunia termasuk negara kita. Nanti kita akan belajarlah adakah perbezaan antara contohnya adat istiadat, peradaban, apalagi adab dengan etika, etik dan etos tu kita tengok nanti. Sebab adakah perbezaan ataupun benda itu adalah sama. Sebab kita selalu keliru kan. Ditanya doktor, adab dengan etika ni adakah sama? So hari ni kita akan belajar dan mengetahui dengan lebih lanjut adakah sama ataupun ada wujud perbezaan sedikit. Okey, kalau kita lihat daripada sinopsis ini, kita boleh lihat sebelumnya pada era prakolonial dalam wilayah alam Melayu sendiri, masa tu prakolonial masih tradisional lah, belum datang lagi penjajahan lah macam kita contohnya Sultan, contohnya di Melaka kan, okey, yang paling ni lah dekat dengan penceritaan kita ataupun dengan diri kita lah kan, kita selalu tengok cerita kata tentang Melaka apa semua kan, Puteri Gunung Ledang kan, itu zaman-zaman tradisional lah. Okey, pada era prakolonial dalam wilayah alam Melayu ni, sebenarnya konsep adab dan adat. Biasanya kalau kita sebut adab dan adat ni, kalau kita ingat masa tradisional, kita akan lihat adat istiadat, adat resam kan. Sebenarnya perkara ni telah menjadi ataupun merupakan sebahagian daripada bentuk etika pada ketika itu. So, dia telah wujud untuk mendukung sistem nilai pemerintahan masyarakat tradisional serta peradaban ketika itu. Kita nampak adab dan adat ini juga termasuk dalam nilai etika itu. Okey, dan apabila kita dah pergi ke orang cakap kolonial, pergi ke pasca kolonial, maka gabungan kedua-dua bentuk etika ini antara adat dan juga adab kan, antara adab dan juga adab, iaitu antara tradisional dan juga moden tersebut telah tergarap pada era pasca kolonial tadi. Pasca kolonial ni masa pada zaman kita lah sampai sekarang lah. Yang pula tersulang dalam acuan dan dia tersulang dalam acuan Malaysia tu sendiri. Okey. Jadi, kita kena lihat penekanan kepada penghayatan orang cakap etika dan peradaban ini kita akan fokuskan lagi lah. Kita akan tengok lagi bagaimana daripada zaman kolonial, prakolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Okey, itu antara sinopsis yang kita akan ikutilah. Apabila kita dah faham, kita dah tahu berkaitan perkara ini semua, maka di situlah sebenarnya kalau kita nampak inilah kekuatan kursus penghayatan etika dan peradaban. Yang ni, kekuatan dia untuk kita memahami sendiri macam mana etika dan peradaban acuan Malaysia tu sendiri. Okey. Seterusnya kita lihat. Okey, ini saya nak bagi secara sepintas lalu sahaja apa yang kita akan belajar pada hari ini. Ada 2 benda penting ataupun 2 perkara penting yang perlu kita ingat dan kita belajar dalam bab 1 ini. Yang pertama untuk kita memahami etika
Iaitu kita tengok akan dari sudut pembentukan berdasarkan susun masa lah. Macam saya cakap tadi, kalau pra-kolonial, tradisional, etika itu telah ada tapi ia disebut sebagai adab, adat istiadat, adat resam. Pada zaman kolonial, pada zaman penjajahan Inggeris, maka mereka membawa nilai etika sendiri yang kita selalu sebut sekarang kan, etika, etos, etiket, okey? Dan pasca kolonial pula dia gabungkan antara adab dan juga etika tu, maksudnya antara tradisional dan moden dia gabungkan, maka bercampur gaul menjadilah etika moden, iaitu adab, ada istiadat, ada resam, etika, etos dan etiket. Dia jadi bercampur gaul lah. Itu antara untuk kita memahami etika dari sudut pembentukan berasaskan susun masa. Seterusnya kita juga akan menghayati etika dan peradaban acuan Malaysia sendiri ini kita akan bincangkan pada minggu hadapan lah. Bagaimana kita tengok dari sudut sejarah dia, bagaimana perkaitan dia antara struktur sosial masyarakat dan perkaitan juga dia antara biografi masyarakat itu sendiri di Malaysia lah. Itu kita akan fokuskan kepada bahagian kedua pada minggu hadapan. Okay? Saya harap untuk setakat ini semua faham lah. Jika tidak faham, nanti kita akan berbincangan secara lanjut berkaitan tentang tajuk ini. Okey, mari kita lihat pula kepada hasil pembelajaran. Apa yang kamu akan dapat daripada bab 1 ini selepas kita membincangkan, selepas kita sudah tahu semua berkaitan bab 1 ini. Okey, setelah mengikuti kursus ini, kamu akan dapat yang pertama, kamu akan dapat menjelaskan konsep etika dan peradaban dalam konteks penghayatan mengikut acuan Malaysia. Dan yang kedua, kita dapat menganalisis sistem, tahap perkembangan, kemajuan sosial dan juga kebudayaan merentas etnik. Yang ketiga, kita dapat membincangkan isu contemporary berkaitan ekonomi, politik, sosial, budaya dan alam sekitar daripada perspektif etika dan juga peradaban. Ini adalah hasil pembelajaran yang kamu akan dapat daripada bab 1. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, yang pertama sekali, kamu boleh baca dan tengok dulu. Yang pertama sekali kita akan bincang berkaitan tentang pengenalan etika dan juga peradaban. Kita lihat dulu di sini kan, kalau kita tengok daripada slide ini, okey, saya baca slide ini dulu. Etika dan peradaban ini penting dalam sebuah masyarakat. Kenapa ia penting? Ada 4 perkara yang dia penting. Okey, macam saya cakap tadi, kenapa perlu kita belajar subjek ni kan? Kadang-kadang kita as a student tanya, kenapa perlu ambil situ 554? Kenapa perlu aku belajar pengenalan etika dan peradaban? Kenapa penting pada diri aku ni? Kita belajar pada diri kita. Rasanya tidak perlu sebab yalah mungkin ada orang cakap rasanya tidak perlu so aku dah tahu. Saya dah tahu berkaitan tentang etika dan peradaban. Tapi sebenarnya first sekali saya nak tekankan di sini kenapa etika dan peradaban ini penting kepada diri kita. Kita tahu kita sebagai as a manusia ataupun human kan manusia yang mana kita lahir ni kita lahir, kita membesar dan menjalani kehidupan ni melalui pembelajaran tidak formal dan formal lah. Kan? Kita pergi sekolah, pelajaran formal lah. Kalau kita di luar rumah tu, kita melihat sesuatu, kita belajar sesuatu, itu pembelajaran yang tidak formal. Okey, dan kita faham, manusia ini dijadikan oleh Tuhan ataupun Allah dengan keupayaan untuk belajar. Itu yang penting, dah faham. Keupayaan untuk belajar dengan berbagai cara yang bagaimana? Kita boleh belajar dari sudut mendengar, kita boleh belajar dari sudut kita dapat melihat, berfikir dan akhirnya kita dapat menzahirkan perkara itu dalam tingkah laku kita bagi menjalani kehidupan setiap hari. Maksudnya tu daripada lahir hinggalah kita meninggal dunia. Kita belajar daripada kita memandang sesuatu, apabila kita melihat seseorang melakukan perbuatan ini, sangat baiklah perbuatan dia, contohnya dia bersedekah. Kita melihat dan kita pun mengambil contoh. Baik, dan dia kita menjadikan dia sebagai satu budaya kita ataupun etika kita kan. Contohnya berbuat baik dengan orang, saling tolong kan. Itu antaranya kenapa kita perlu belajar etika lah. Dan untuk kita maksudnya menguasai etika dan menghayati peradaban yang bermakna di sini penting.
bagi kita untuk belajar mendengar, belajar melihat, belajar berfikir dan bertingkah laku sebagai seorang manusia yang baik. Maksudnya bila kita belajar pengenalan etika dan peradaban ni, akhir sekali bukanlah matlamat utama kita untuk kita lulus exam tu. Itu memang satu dah kalau dalam qualification kita punya universiti wajiblah untuk kita lulus exam. Tapi dari sudut tersiratnya, apabila kita belajar ilmu pengenalan etika dan peradaban ini adalah yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah untuk menjadikan kita seorang manusia yang baik, manusia yang positif, manusia yang faham berkaitan tentang adab dan etika seseorang yang lain, individu yang lain, masyarakat yang lain. Okey. Justru menghayati etika dan peradaban dalam negara kita ni dapat menjadikan kita kenal asal usul kita sendiri, kita tahu apa adab ataupun adat istiadat Melayu ataupun adat istiadat yang selalu bukan sahaja Melayu tau, etnik-etnik yang lain. Sebab kita ni kan masyarakat majmuk kan di Malaysia kan. Yang mana kita tahu benda itu telah diwarisi oleh generasi-generasi terdahulu. Selain itu kita dapat menghayati etika dan peradaban, kita dapat adaptasi contoh daripada satu negeri ke negeri yang lain dan kita dapat beradaptasi jugalah dari sudut macam contohnya kita boleh tahu etika ni dia beradaptasi dari wilayah alam Melayu yang lain dan zaman kolonial yang dilalui oleh negara kita. Okay. Oleh itu, semua ini kita dapat memilih dengan adanya orang cakap etika peradaban, kita memahami etika peradaban ini, kita dapat dan menjadikan kita seseorang manusia ataupun masyarakat terutamanya yang berkepribadian tinggi, saling menghormati, lepas tu dapat hidup dalam keadaan harmoni dan akhirnya kita dapat membina negara bangsa itu menjadi satu negara bangsa yang hebat yang mana dari sudut peradabannya pun hebat. Kita naklah bila kita keluar nanti orang nampak, oh dia ni patut pun daripada Malaysia lah. Orang Malaysia memang dia punya adab, etika, dia sangat. Kalau kita tengok daripada sudut Jepun contohnya kan. Orang kalau tahu dah, kalau orang Jepun datang, dia jenis orang yang betul-betul yang beretika. Kita nak jadi begitu. Bila di mata dunia orang boleh nampak rakyat Malaysia ini adalah seorang rakyat ataupun masyarakat yang beradab dan beretika. Okey. Kita lihat seterusnya. Okey, ini salah satu yang first kali untuk pengertian adab lah. Sekejap saya tengok dulu. Untuk pengertian adab ni, kita boleh tengok sendirilah kan. Kita akan melihat beberapa konsep lah. Ini yang konsep yang pertama. Kita akan melihat beberapa konsep yang mungkin kita pernah dengar lah. Antara contohnya ataupun kita tidak pernah dengar. Tapi saya rasa semua orang biasa dengar benda ni kan. Berkaitan tentang adab, apa itu adat istiadat, apa itu adat resam, apa itu etika, apa itu etos dan juga apa itu etiket. Okey. Biasanya perkara-perkara ni kita boleh carilah sendiri dalam kamus-kamus kan, kamus istilah. Biasanya kalau ni dekat internet pun ada kan. DBP, pergi DBP tu kita boleh nampak dah. Dekat DBP tu apa maksud-maksud yang tersirat lah. Okey, yang pertama sekali kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan adab. Adab ini dari segi bahasa, dia merujuk kepada, first sekali kita kena ingat, apa adab yang merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada pekerti, tingkah laku dan bahasa yang dituturkan dengan tertib dan sopan. Okey, kita boleh lihatkan di sini kan? Okey, maksud beradab, baik budi bahasanya, sopan, orang yang beradab tidak akan meninggikan suara kan bila berkata-kata dengan ibu bapanya. Ini antara contohlah. Kita boleh tengoklah contoh di sini perangai orang kita sekarang dan dahulu kan. Bagaimana orang muda, okey kita tengok gambar A di sini yang pertama. Ini gambar B, kita lihat bagaimana orang yang pertama ini, betapa mereka ni anak muda dua orang ni sangat orang cakap menghormati orang tua kan. Sangat menghormati orang tua. Ada orang tua datang, dia jemput duduk kan. And then kita cakap, contohnya dia cakap berseri betul. Saya tengok Pak Mat hari ni, kita memuji dia kan. Untuk menyedapkan, menyenangkan hati dia kan. Itu orang adab kita sesama orang yang lebih tua ataupun kita kena faham adab kita sesama orang yang lebih muda. Apabila kita tengok gambar B ni, di sini kita tahu dah, kita faham daripada mimik muka dan cara percakapan pun mereka memang tidak beradab.
Dengan contohnya dengan pekerja ini kan, mentang-mentanglah pekerja ni adalah pekerja asing, bangla lagi kan. Sepatutnya kalau kita orang yang beradab, tidak ada diskriminasi pun dalam kita melayan seseorang. Maksudnya contohnya lah kan, kalau orang tu jawatan lebih tinggi, baru kita akan layan dengan yang baik. Tapi kalau orang tu tidak ada apa-apa, kita layan dia tidak baik. Itu bukanlah orang yang beradab. Orang yang beradab ini sentiasa melayan orang ataupun menunjukkan perangai yang baik kepada semua orang lah. Di sini kita boleh lihatlah di sini beradab itu pula maksud telah maju tingkat kehidupannya. Kita jangan ingat orang cakap kita maju teknologi sekarang ni kita dah cukup beradab. Tapi kalau kita tengok situasi sekarang ni, semakin maju teknologi, semakin berkembang teknologi tu, kadang semakin hilang adab kita terhadap sesama kita kan sendiri kan. Itu nanti kita akan bincangkan lah, kita boleh tengok pro and cons dia. Maksudnya adakah teknologi ini menjadikan kita seorang yang beradab ataupun sebaliknya. Okey? Okey, seterusnya kita lihat pula kepada adat resam. Apa yang dimaksudkan dengan adat resam ini? Ada yang tahu berkaitan tentang adat resam? Okey, biasanya memang banyaklah kan. Orang tahulah berkaitan tentang adat resam ni. Senang untuk kita fahami. Okey, adat resam ini pula disebut sebagai adab ataupun adat ataupun perkara yang tertib dan tata cara yang menjadi kebiasaan sesuatu etnik dalam negara kita. Okey, contohnya kita ada etnik Melayu, Cina, India, apa lagi? Sikh, Siam. Lepas tu kita ada Bumiputera Sabah dan Sarawak kan. Terutama macam kita fokus kepada Bumiputera Sabah dan Sarawak. Kalau Bumiputera Sabah, okey, kita ada Kadazan Dusun, kita ada Bajau, apa lagi? Kita ada orang Iranun kan. Kita ada yang pelbagai etnik. So, dan masing-masing mempunyai adat resam yang tersendiri. Okey? Contohnya kita boleh lihatlah contoh-contoh adat resam ini berkaitan tentang perkahwinan kan, berkaitan tentang perkahwinan. Bagaimana cara merisi, cara bertunang, majlis perkahwinan dalam sesebuah etnik tu berbeza-beza mengikut etnik tu sendiri. Ini nanti kita akan belajar lebih lanjut, kita akan tengok bagaimana sesebuah etnik tu mengamalkan orang cakap adat resam mereka lah. Ini kita akan belajar pada topik yang lain lah. Okey. Jadi, apabila kita dapat memahami dan menguasai serta menghayati adat resam ni, kita sebenarnya satu kemestian lah supaya kita dapat menjalani kehidupan dalam komuniti etnik tu dengan baik. Maksudnya kita perlu tahu juga. Maksud di sini kita perlu tahu. Contohnya kalau Kadazan Dusun, etnik perkahwinan dia macam mana. Etnik kalau contohnya ada seseorang yang mati ataupun meninggal macam mana. Walaupun kita daripada etnik lain kan. Contohnya saya daripada suku kaum Melayu. Kawan saya ada di sudut Kadazan. Saya mesti tahu serba sedikit. Jadi apabila kita tahu, kita tidak melakukan kesalahan kalau apa-apa yang berlaku dan kita faham. Di situ kita boleh menjadi satu komuniti yang lebih baik sebab kita memahami antara satu dengan yang lain. Selain itu, memahami adat resam etnik lain ni juga adalah baik sebenarnya supaya kita dapat pertama kita dapat menghormati dan menjaga hubungan antara individu, keluarga dan juga komuniti itu dengan baiklah. Apatah lagi kalau kita lihat kan pada zaman sekarang ni banyak isu-isu sensitif kan berkaitan perkara contohnya etnik kan. Kita tidak mahu ada yang begitu. Kita patutnya menjadi orang cakap contohlah tauladan yang baik kepada etnik kita. Saling menghormatilah dan kita tidak mahu perkara-perkara yang tidak ini berlaku di negara kita sebab kita ni negara masyarakat maju. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada apa yang dikatakan dengan adat istiadat. Okey, adat istiadat ini adalah peraturan yang diikuti dengan tertib dan cermat lah. Yang mana biasanya ia diamalkan dalam majlis-majlis rasmi yang melibatkan susun atur protokol yang tinggi. Kita contoh kan, kita nampak situ ada gambar kan sultan kita kan yang mana ini kalau kita lihat antaranya adalah majlis perkabalan duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong kan YDPA kita kan. Okey. So di situ ada protokol-protokol ataupun ada adat istiadat yang perlu diikuti. Daripada istana tu sendirilah. Dan kita tahu dalam adat istiadat ini terangkumnya langkah demi langkah yang melambangkan
bahawa negara kita ini sebenarnya mempunyai peradaban yang sangat tinggi dan mempunyai peradaban yang tersendiri yang diwarisi dan perlu dihormati oleh semua pihak. Tidak kisahlah sama ada dia lahir di Malaysia ke, dia jadi dia tinggal tetap di Malaysia ke, dia membesar ataupun dia datang daripada luar negara ke, dia perlu menghormati adat istiadat kita di Malaysia ini. Itu antara yang dimaksudkan dengan adat istiadat. Kejap. Seterusnya kita lihat kepada, kita dah sentuh tadi adat resam, kita dah sebut adat istiadat. Kita lihat pula kepada pengertian etika. Okey. Kalau kita lihat, etika ini berasal daripada perkataan ethos, Greek lah, yang bermaksud budaya, perangai, kepribadian kan. Dan seterusnya daripada sudut bahasa pula, etika ini bermaksud prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak, iaitu kita boleh sebut kepada more positif lah, adab sopan santun kita lah yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Okey. Dari sudut sosiologi pula, kita boleh melihat etika ini bermaksud adalah satu standard yang menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, dalam konteks tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat ataupun sifat baik itu. Okey, itu yang berada di slide lah. Okey, secara ni ya, kita boleh lihatlah kan etika ini sebenarnya, sekejap saya tengok dulu. Etika ni kalau kita lihat dia satu perkara yang perlu kita ikutilah, macam prinsip moral lah. Sebab kalau kita lihat di sini, nampak tak di sini? Dia ada nurse dan ada orang accident kan. Nurse ni kalau kita tengok, dia ada etika pekerjaan sebagai nurse tu sendiri kan. Dia perlu ikutilah. Dan sebenarnya masa ni waktu dia ni dah habis kerja contohnya kan. Tapi disebabkan dia ni adalah seorang nurse yang mana etikanya adalah, etika kerjaan itu adalah membantu orang dalam apa jua keadaan, terutama dalam keadaan cedera kan. Semasa dia habis kerja pun dia membantu. Ini maksudnya dia menyelami. Dia ada etika tersebut lah. Maksudnya dia sentiasa menolong orang. Okey, kalau kita lihat istilah, nanti kita akan nampak lah istilah etika, ethos dan etiket lah selain itu. Sebab dia akan ada perbezaan sedikit tapi tidaklah berbeza sangat pun sebenarnya. Dia masih merujuklah kepada konsep yang sama berkaitan tentang adab tu, adat istiadat dan juga adat resam tu sendiri. Okey. Konsep etika ni kalau kita lihat dalam konteks moden hari ini, kita akan melihat kepada prinsip moral. Ini saya tengok konteks moden ya untuk pengertian etika Kita akan melihat dia kepada prinsip moral dan nilai yang baik yang tercerna dalam diri kita dan terzahir dalam tingkah laku kita tanpa perlu disuruh. Itu yang dimaksudkan dengan etika lah. Maksudnya kita dah berpegang dengan etika ni. Kita tahu dalam setiap hari kita berpegang dengan etika tu, apabila ada sesuatu berlaku, kita akan secara automatik orang cakap menzahirkan etika yang kita ada dalam diri kita tu lah. Okey, macam saya cakap tadi, kamu boleh lihat kan gambar seorang jururawat ni yang mana kita tahu dia ada kod etika kejururawatannya sendiri kan. Dan dia patut mengikutlah kod-kod etika tersebut. Dan di sinilah kita nampak dia dapat menghayati etika dan peradaban tersebutlah. Okey. Seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan pengertian ethos? Okey, ethos ini dari sudut istilahnya dia menunjukkan ciri-ciri sesuatu bangsa itulah. Di dalamnya terkandung identiti dan juga jati diri seseorang. Okey, kalau kita lihat di Malaysia ni, konsep ethos bangsa ni adalah konsep yang menjelaskan mengenai ethos nasional bangsa Malaysia itu sendiri. Kita tahu kan, selalu kita disebut, semasa orang cakap pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam tahun 1992 kalau saya tidak silap, dia ada membincangkan berkaitan tentang ciri-ciri bangsa Malaysia ni kan. Kita selalu sebut dulu bangsa Malaysia. Apa tu bangsa Malaysia kan? So,
konsep ini ia berkaitan dengan apa? Maksudnya konsep bangsa Malaysia ini ia berkaitan dengan keterikatan emosi kolektif nasional. Maksudnya sesama kita, sebab kita masyarakat majmuk kan. Macam kita ada India, ada Cina, bukanlah kita berbeza dalam Malaysia tu kita tidaklah berbeza-beza walaupun kita faham. Kita ada adat kita sendiri, kita ada agama kita sendiri, kan? Tapi kita dalam konteks Malaysia kita bersatulah. Kalau kita tengok pun konsep ini dia berkaitan dengan keterikatan emosi kolektif nasional dengan sejarah sosial yang dikongsilah. Kita fahamkan sejarah sosial macam mana, India macam mana datangnya macam mana, China macam mana datangnya, Melayu macam mana datangnya ke tanah Melayu itulah. Dan ini dapat menyokong tadbir urus dan pembangunan yang menjamin kesepaduan, kestabilan dan kesejahteraan hidup rakyat. Okey. Keterikatan emosi kolektif nasional ini, kalau kita lihat, ia dapat membina kesetiaan dan kecintaan kepada negara hingga lahirlah semangat patriotisme dan nasionalisme yang melampaui batas etnik, agama dan wilayah. Sebab kan kalau kamu lihat contohlah, ada daripada masyarakat lain, bukan masyarakat lain, negara lain tiba-tiba menghina negara kita, apa yang kita rasa? Kita akan rasa kita tidak kisahlah kita Melayu ke, kita Cina ke, India ke, Kadazan Dusun ke, kita mesti akan marah sebab itu adalah negara kita kan. Itu adalah negara kita dan itulah semangat kebangsaan kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pengertian etiket. Apa yang dimaksudkan dengan etiket itulah? Okey, etiket ini adalah istilah moden sebenarnya. Dia sama seperti seumpamalah, bukanlah sama sangat, seumpama adat istiadat dari sudut istilah tradisional lah. Tapi kalau dari sudut istilah modernnya disebut sebagai etiket. Kalau kita tengok pada masa kini, konsep etiket ini sering digunakan dalam konteks organisasi dan juga institusi untuk mereka memberikan ataupun menunjukkan tata cara ataupun peraturan berkaitan protokol dan juga etiket sosial dalam majlis. Kita boleh nampakkan di sini contoh-contohnya etiket di meja makan kan. Kalau kita tengok biasanya kan macam mana kita etiket kita di meja makan, panduan protokol dan etiket sosial, macam mana kita nak berhubung dengan sesama masyarakat. Itu antaranya lah yang dimaksudkan dengan etiket itu sendiri. Okey. Kita lihat yang seterusnya. Yang ini. Kita lihat pula seterusnya kita lihat kepada pengertian peradaban. Okey. Okey, istilah tamadun merujuk kepada kebudayaan, kemajuan dan peradaban. Sebenarnya kalau ikutkan kan pening. Kadang-kadang student selalu tanya dengan saya, Doktor, samakah peradaban dengan tamadun ni? Sebenarnya adalah dia ada satu istilah yang sama sebenarnya peradaban dengan tamadun. Mungkin ada certain orang cakap beberapa ahli pakar-pakar ilmuwan, diorang membezakan jugalah peradaban ni ada maksud dia sendiri, tamadun ni ada maksud dia sendiri. Tapi daripada apa yang pembacaan saya sebenarnya tamadun dan peradaban tu adalah samalah, yang mana istilah peradaban itu dia merujuk kepada istilah tamadun itu merujuk kepada kebudayaan, kemajuan dan juga peradaban. So dalam tamadun itu adanya peradaban. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula definisi peradaban. Okey, peradaban ini adalah sesuatu yang telah maju tingkat kehidupan jasmani dan rohani. Disebut sebagai tamadun lah. Juga maksudnya dia bukannya dari sudut tradisional, so dia sudah berkembang. Peradaban ni. Okey, dalam bahasa Inggeris pula disebut sebagai civilization dan beradab pula dalam bahasa Inggeris disebut sebagai civilized. Kalau kita tengoklah kan orang kalau kita cakap soal orang-orang yang civilized, orang-orang yang beradab, kita kena tengoklah sama ada kita kena tengok balik pada masa kini, adakah peradaban kita ini dapat membentuk jati diri orang-orang yang beradab. So, kita akan tengok dan kita akan bincangkan nanti. Okey, seterusnya kalau kita lihat, dia ada proses-proses yang dilalui oleh suatu masyarakat. Okey, antara proses-proses yang dilalui oleh suatu masyarakat, kita boleh lihat ada 4 situ kalau tengok warna hijau.
Tiada peradaban, adanya peradaban. Lepas tu kalau semasa tiadanya peradaban itu, masyarakat itu simple society. Maksudnya dia masyarakat yang mudah lah. Kalau yang dekat adanya lahirnya sudah peradaban, masyarakatnya bersifat kompleks. Okey, kita akan lihat dululah. Kalau kita lihat sebelum wujudnya peradaban pada zaman-zaman dahulu kan, ataupun yang masyarakat-masyarakat kita ni tidak mempunyai tamadun yang sendirilah. Sebagai contoh lah, ini sebagai contoh mudah. Kalau kita lihat sebelum datangnya peradaban Islam itu sendiri, peradaban Islam ini secara menyeluruh lah. Kalau kita tengok pada masa itu, masyarakat masih lagi berada dalam keadaan apa? Jahiliah, kejahilan yang tidak tahu apa-apa. Undang-undang yang mereka pakai pun adalah pada kebiasaannya lebih menguntungkan kepada diri sendiri daripada komuniti ataupun masyarakat ataupun mereka masih lagi dalam hidup berkomuniti, berpuak-puak lah. Dia kalau kita akan tengok kalau dekat sebelum munculnya peradaban Islam tu, puak yang kuat dialah yang akan memerintah, dialah yang akan berkuasa. Tetapi seiring dengan perkembangan manusia kan, perkembangan zaman, maka lahirlah pelbagai peradaban. Kita boleh tengoklah, ini kita sentuh dalam konteks dunia sekarang. Antara contohnya peradaban Islam, peradaban Greek, peradaban Cina dan juga peradaban India lah. Itu antara contoh-contohnya. Okey. Sebelum adanya peradaban ini, masyarakat ini dia kita tengok kan simple society lah. Yang apa yang dimaksud dengan simple society ni? Simple society ni yang pertama dia mempunyai struktur organisasi yang mudah lah. Tidaklah macam kita sekarang kan. Kita ni kompleks. Macam-macam struktur organisasi yang perlu kita ni. Sebab kita sudah ada tamadun ataupun peradaban kita sendiri kan. Okey. Yang kedua, masyarakat yang mudah ini, maksudnya simple society ini, dia boleh mendapat persetujuan ahli secara terbuka lah. Dan yang ketiga, hubungan masyarakat itu pada zaman itu, pada ketika tiadanya peradaban, hubungan masyarakat itu berasaskan kekeluargaan dan dia tidak formal lah. Tetapi setelahnya ada peradaban ini, okey, masyarakat itu menjadi kompleks yang mana hubungan masyarakat menjadi longgar. Ini kita akan bincangkan nanti. Kenapa hubungan masyarakat bila ada peradaban, hubungan masyarakat menjadi longgar? Okey, yang kedua, hubungan antara individu itu semakin menjadi lebih formal. Okey, contohnya kalau kita nak berjumpa dengan seseorang yang kita tidak kenal, kita akan jadi lebih formal kan. Kalau macam ni, kalau kita kenal orang tu, kita akan santai bercakap dengan dia pun santai kan. Tapi kalau kita tidak kenal, kita akan menjadi lebih formal, menjaga adab dan etika kita lebih lah. Yang ketiga, interaksi yang lebih tersusun dan sistematik. Yang keempat, pada lahirnya peradaban ini, tahap penggunaan teknologi pun lebih maju lah. Kita boleh lihat pada pasca kolonial ni pun, kalau kita lihat memang kita sekarang ni pun semua kita menggunakan teknologi kan. Sekarang ni pun kita kelas online. Okay. So kita boleh lihat di situlah. Yang kelima, kalau kita ikut dulu kebanyakannya sebelum adanya peradaban dia mau kepada individu kan yang menguruskan sesuatu masyarakat tu kan. Tetapi pada masa sekarang, pada masa adanya peradaban ini, peranan individu dalam pembangunan masyarakat itu telah diambil oleh organisasi kan. Macam kita kerajaan lah. Macam tu. Okey, itu antara sedikit lah berkaitan tentang pengertian peradaban. Okey. Seterusnya kita lihat pula kepada kategori peradaban. Okey, ini simple saja. Kamu boleh lihat, kita dapat lihatlah. Ada dua kategori peradaban yang kita boleh lihat, iaitu yang perlu kita ketahuilah perkara penting sini. Pertama, kita dapat lihat dari sudut luaran peradaban itu sendiri dan kita dapat lihat daripada sudut dalaman. Okey. Peradaban dapat kita lihat daripada sudut luaran. Yang pertama kita boleh lihatlah dalam sebuah tamadun ataupun dalam sebuah peradaban itu dia ada pembangunan yang pesat. Wujudnya bangunan-bangunan yang ni macam pencakar langit kan. Ini kita contohkan macam sekarang lah. Cuba kita tengok pada zaman moden sekarang. Okey, macam kita ada KLCC apa semua. Okey, kalau zaman-zaman dulu kalau kita tengok tamadun-tamadun Mesir kan. Cuba tengok dia ada piramid-piramid yang tinggi kan. Dia ada sudah bangunan-bangunan lah. Okey, yang kedua wujudnya bandar-bandar dalam sebuah negara tersebut dan
Seterusnya berlakunya juga asimilasi dari segi budaya, dari sudut pemakanan, itu kita boleh tengoklah dari sudut peradaban. Dan berlakunya kemajuan yang pesat dari sudut sains dan teknologi. Yang kedua, manakala daripada sudut dalaman pula, kita dapat melihat dan kita boleh tengok dari sudut adab, etika ataupun cara masyarakat itu dalam sebuah tamadun. Dalam sebuah tamadun ni, macam saya cakap tadi lah, etika, adab tu, adat istiadat tu berbeza-beza lah. Dan kita boleh lihat juga dengan adanya peradaban ni semakin meningkat dalam masyarakat itu sendiri, meningkatnya keinginan terhadap ilmu. Jadi banyaknya orang cakap ahli-ahli ilmu ataupun ketinggian ilmu itu. Dan ilmu itu dipandang sangat tinggilah. Okey, yang ketiga, tingkah laku dan perasaan masyarakat dalam peradaban. Lepas tu dari sudut etika, budaya dan personaliti mempunyai perbezaan. Seperti yang saya katakan tadi. Ini antara kategori peradaban. Okey. Minta maaf kalau laju sebab banyak lagi sebenarnya ni slide ni banyak tapi tidak apa, kita akan bincangkan satu persatu selepas kamu mendengar slide inilah. Okey, kita lihat kepada ciri-ciri apa tadi? Ciri-ciri sesebuah peradaban. Okey, kalau kita lihat ciri-ciri sebuah peradaban ini, kita boleh tengok ada 7 ciri utama. So, kamu kena ingatlah 7 ciri utama ini. Yang pertama, penempatan kekal, yang mana sesebuah tamadun ataupun sesebuah tamadun lah, peradaban itu mesti dia menetap di kawasan tertentu yang mana kawasan tertentu yang subur dan makmur. Dia tidak boleh berpindah rendah nomad. Kalau nomad ni bukan kira peradaban tau. Maksudnya dia mesti ada satu, orang cakap macam kita lah, pusat ataupun kerajaan ataupun negara lah yang memang dia di situ. Dia menetap dalam kawasan tu. Yang mana dalam kawasan tu kita tahu dah ada dah orang cakap sumber-sumber yang boleh mereka gunakan lah. Okey. Yang seterusnya berlakunya revolusi pertanian. Maksudnya peningkatan hasil pertanian dan dapat menggiatkan ekonomi. Yang ketiga, stratifikasi sosial. Maksudnya wujud sistem pengelasan berasaskan kelas dan status lah. Kalau kita lihat dalam setiap tamadun mesti ada kelas dan status lah. Contohnya kita boleh lihat macam kita punya di Malaysia sendiri, kita boleh tahu kalau orang Melayu biasanya pada zaman dahulu orang Melayu dia akan berada di luar bandar yang mana pekerjaannya tu antaranya menjadi petani dan juga menjadi nelayan. Yang kedua, kalau Cina dia more fokus di bandar ataupun di kawasan perlombongan yang mana dia fokus kepada perniagaan dan juga perlombongan. Manakala India dia lebih kepada kawasan ladang. Dia bekerja di ladang dan estate. Itu antara stratifikasi sosial yang kita boleh nampak di Malaysia ni lah. Okey, seterusnya adalah kehidupan beragama, wujud pusat-pusat upacara agama dan penyembahan. Macam kita di Malaysia sendiri, kita ada masjid, kita ada temple, kita ada kuil. So masing-masing orang yang beragama Kristian, beragama Islam, Buddha boleh pergi ke tempat orang cakap pusat-pusat peribadatan masing-masing lah. Okey. Seterusnya urbanisasi, kewujudan sebuah bandar. Yang ni kita tahulah macam saya cakap tadi. Sesebuah peradaban atau tamadun mesti ada bandar lah. Okay. Seterusnya sistem tulisan, kemunculan tulisan untuk penyimpanan rekod. Contohnya kita dulu kan tulisan Jawi. Pada zaman dahulu lah kita kan kita mula untuk ni tulisan Jawi lah. Dan sekarang ni kita gunakan tulisan Rumi lah kan kebanyakannya. Okey, seterusnya pengkhususan kerja dan inovasi teknologi yang mana perkembangan pelbagai teknik kemahiran pekerjaan serta penciptaan teknologi moden. Kita boleh lihat daripada gambar ni kan. Dulu kalau orang contohnya dia mau kasih untuk di sawah dia pakai lembu dengan ni, tapi sekarang kita ada peralatan-peralatan canggih dah lah yang kita boleh gunakan. Macam sekarang lah kan. Dulu mungkin kita masih lagi contohnya kat raya kan kita masih menggunakan pos, tapi sekarang kebanyakannya orang hantar menggunakan online, internet kan. Tapi masih adalah sampai sekarang lagi menggunakan sistem tradisional. Cumanya semakin berkembanglah daripada hari ke hari tu, daripada masa ke masa, zaman ke zaman, dia semakin berkembang. Okey. Okey, kita lihat seterusnya iaitu faktor kemunculan peradaban. Okey, ada 4 faktor penting
kepada kemunculan peradaban ini. Yang pertama adalah pegangan agama. Kita perlu tahu agama berperanan dalam membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta perilaku tindakan mereka dalam kehidupan itu sendiri. Tetapi kita kena ingat jugalah, ada juga beberapa tamadun ataupun tidak semua peradaban ataupun tamadun ini muncul berlandaskan kepada agama. Kita boleh ambil contohnya adalah peradaban barat yang mana mereka muncul, peradaban barat ini muncul bukanlah orang cakap berdasarkan agama lah, tapi kalau kita tengok kebanyakannya mereka ni memisahkan antara peradaban dan juga agama itu sendirilah. Yang kedua adalah faktor kemunculan peradaban juga adalah berdasarkan kepada pembangunan lokasi penempatan yang strategik. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan lokasi penempatan yang strategik ini? Yang mana kalau kita lihat kedudukan yang strategik, jika adanya kedudukan strategik lah maksudnya suatu bandar kan, ia memudahkan sesebuah penempatan itu mendapat dan memperolehi sumber-sumber semula jadi demi kelangsungan hidup. Okey, kita boleh ambil contoh tamadun-tamadun yang terdahulu. Contohnya tamadun Cina kemunculan peradaban Cina ataupun tamadun Cina yang bermula daripada lembah kan, lembah Huanghe yang kita tahu yang berdekatan dengan sungai. So yang selain itu lagi macam kita sendiri, peradaban Melayu sendiri kan. Kita muncul apa? Kalau kita tengok Melaka tu dia muncul daripada pinggiran Selat Melaka tu sendiri maksudnya sungai apa semua. So tamadun-tamadun ataupun peradaban-peradaban ini muncul di tempat lokasi-lokasi strategik disebabkan supaya mereka boleh mendapat sumber-sumber semula jadi itu secara berterusan dan tidak terputuslah. Okey. Yang ketiga iaitu penghayatan akhlak dan moral. Okey. Penghayatan akhlak dan moral ini kita boleh bagikan kepada dua lah, iaitu dari sudut masyarakat dan juga dari sudut pemimpin itu sendiri. Okey, kalau semasa kemunculan peradaban ini kan sebab penghayatan akhlak dan moral ini, yang mana dari sudut masyarakat, mereka digalakkan untuk mencintai mencintai ilmu kan, nilai-nilai murni, contohnya seperti kreativiti, ketekunan, kerajinan dan juga semangat berdisiplin. Macam kita nampaklah dengan adanya penghayatan akhlak dan nilai moral yang tinggi ni, kita dapat orang cakap membentuk satu peradaban yang baiklah, peradaban yang kuat dan peradaban yang maju. Okey, manakala dari sudut pemimpin pula, dengan adanya penghayatan akhlak dan moral ini, ia dapat menggalakkan pemimpin menjadi seorang yang berhemat, jujur, bertanggungjawab, amanah dengan kerja yang telah dibagi oleh masyarakat itu sendiri. Dengan adanya perkara ini, maka ia dapat mendorong rakyat itu untuk sama-sama berganding bahu bagi membangun sebuah peradaban ataupun sesebuah negara. Pentingnya penghayatan akhlak dan moral inilah dalam setiap peradaban individu dan juga masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah pemikiran positif. Ini sangat penting dalam faktor kemunculan peradaban. Ya, faham. Untuk orang cakap melahirkan satu tamadun atau peradaban bukanlah mudah kan. Jadi kita perlu adanya pemikiran yang positif. Dengan adanya ini semua akan terjadi, ini semua terjadi apabila masyarakat dan juga pemimpin sentiasa menuntut dan mencintai ilmu. Dengan adanya pemikiran positif ini juga dalam sebuah tamadun itu akan ada sikap ataupun sikap saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ini ada 4 faktor kemunculan peradaban. Seterusnya kita lihat pula kepada ini sedikit sajalah saya bagi teranglah sikit je. Tak juga banyaklah yang ni. Okey. Kita lihat kepada susur masa etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Ini saya sudah terangkan secara ringkas kan pada awal sesi perbincangan kita tadi kan. Okey, cuma saya mau terangkan sedikitlah. Kalau kita perlu dulu telitilah. Kita perlu meneliti dulu susur masa ni, bagaimana kita perlu meneliti susur masa ni supaya kita dapat melihat bagaimana konsep adat istiadat, adat resam
Etika, etos dan etiket ini wujud dalam peradaban kita. Okey. Konsep adat istiadat dan adat resam ni dia telah ada dalam masyarakat di tanah Melayu ni, di tanah Melayu yang kita merujuk sekarang ni Semenanjung Malaysia lah. Semenanjung Malaysia ni kesemua maksudnya adat istiadat dengan adat resam ni dia memang sudah ada di tanah Melayu, iaitu di Malaysia lah. Dan kalau konsep etika tradisional dan kesemua ini disebut sebagai etika tradisional yang diamalkan dalam kepulauan, contohnya wilayah ataupun habitat alam Melayu itu sendirilah. Kita boleh faham di sini, macam saya sebut tadi, adat istiadat, adat resam ini memang sudah ada di tanah Melayu itu sendirilah. Okey. Dan apabila berlakunya proses migrasi ataupun perpindahan dalam wilayah alam Melayu menjadikan adat istiadat dan adat resam ini bertapak dengan lebih kukuh lagi. Maksudnya perpindahan di sini kan. Kalau kita tengok sini banyak ni, kan boleh tengok sendiri macam mana ini wilayah Melayu. So kita boleh tahulah dengan adanya lagi migrasi dalam wilayah alam Melayu tu menjadikan adat istiadat dan adat resam tu menjadi dia bertapak lebih kukuh di Malaysia tu sendirilah. Okey. Kita lihat pula seterusnya. Okey, ini pada zaman prakolonial lah. Okey, prakolonial ini pada zaman tradisional lah. Kan kita tahu kalau zaman tradisional dia menggunakan adat resam dan juga adat istiadat lah. Okey. Zaman prakolonial ini adalah zaman sebelum negara kita ni dijajah oleh kolonial Eropah lah, sebelum kedatangan penjajah Eropah itu, iaitu kan dia disebut sebagai prakolonial ya, yang mana orang Melayu pada ketika itu telah mengamalkan adab sopan yang sangat tinggi. Cuba kita tengok gambar ni kan, kita lihat gambar ni macam mana kan. Kalau anak muda bertemu dengan orang yang lebih tua, kita akan tundukkan sedikit badan kita kan untuk kalau kita berjalan di hadapan dia kan. And then apabila kita bersalam, kita akan tundukkan sikit badan kita akan cium tangan orang yang lebih tua daripada kita kan. Contoh macam mana kalau dalam perjumpaan dengan orang cakap agung, raja apa semua kan, dia ada cara, maksudnya ada resam, ada adat kita ataupun adab kita sendirilah. So itu memang sebenarnya sudah lama. Kalau kita bincangkan tentang adat, tentang adab ni kan, orang Melayu ni memang sangat terkenal lah dengan adab dan adat dia kan. So kita ni harus bangga dan kita harus orang cakap telusuri lah, belajar berkaitan tentang adab tu lebih. Kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, anak-anak muda ni risau juga sebenarnya. Semakin kita tengok semakin kehilangan adab tu kan. Kalau boleh kita sentiasalah mempelajari dan mengetahui adat resam, adat istiadat dan adab-adab kita sebagai seorang manusia ataupun sebagai rakyat Malaysia itu sendirilah. Okey. Seterusnya kita lihat pula kepada zaman kolonial. Okey, zaman kolonial ini macam saya cakap tadi, zaman kolonial adalah zaman negara kita telah dijajah, yang mana ini zaman negara kita dijajah, dia datang pula perkataan-perkataan baru. Contohnya etika, etos kan. Apa lagi tadi kita belajar? Etika, etos, etiket, semua itulah. Okey. Dan kalau kita lihat pada zaman kolonial ini, kalau kita lihat kolonial ni dia membawa adat resam mereka sendirilah. Maksudnya orang Inggeris ni dia ada adab dan ada resam dia sendirilah. Maksudnya etika dia sendirilah. Yang mereka hayati dalam kehidupan mereka ni dan mereka laksanakan dalam urusan pemerintahan mereka. Macam kita sampai sekarang ni kita masih menggunakan urusan dari pemerintahan zaman kolonial lah. Maksudnya dari sudut pentadbiran kan. Dari sudut kita macam contohnya kita berpakaian. Okey, kalau dulu zaman-zaman tradisional dulu kalau kita ni dari sistem beraja kan. Okey, cara pemakaian kita pun pemakaian Melayu. Tapi apabila datangnya kolonial ni, orang cakap zaman penjajahan ni, pemakaian kita pun berbeza. Mereka menyerapkan etika mereka tu dalam orang cakap tanah Melayu ataupun negara kita sendirilah. Dan kita lihat masyarakat kita semasa zaman kolonial ni yang mempunyai hubungan langsung dengan pihak kolonial British ni, mereka telah memerhati
dan mengadaptasi secara tidak langsung dalam kehidupan seharian. Okey, contohnya dalam sistem pemerintahan yang mana kalau kita tengok kita ni melaksanakan sepenuhnya acuan pemerintahan kolonial pada masa itu. Kan? Kalau zaman kolonial Inggeris tu kita tahu dulu. Kalau kita belajar sejarah kita tahu tu macam mana pengenalan sistem residen, pengenalan terhadap sistem pentadbiran moden. Itu kamu boleh ulang kembali flashback lah sejarah-sejarah yang ni kan. Kita tahu yang itu macam mana sistem residen dibentuk. Adakah sistem residen ini dia mengurangkan kuasa raja ketika itu. Itu kita kena lihat baliklah pada zaman kolonial ini kan. Dan kalau kita lihat pun sebenarnya etika dan adat ataupun adab diorang ni sangat berbeza lah. Berbeza dengan kita. Contohnya cara menghormati diorang lain kan. Cara diorang berjabat tangan, memberi salam. Diorang ada, kita ada etika-etika diorang sendirilah dan kita pun etika tu menjadi kebiasaan ataupun menjadi sudah darah daging kita, maka kita pun mengikutilah etika tu secara ni sampailah sekarang. Okey? Okey, seterusnya kita lihat pula pada zaman pasca kolonial. Okey. Okey, kalau kita lihat pasca kolonial ini merupakan pasca moden lah yang mana kita telah mengekal zaman pasca kolonial adalah zaman moden yang mana kita telah mengekalkan etika dan peradaban tradisional dan moden tu telah bercampur. Maksudnya adab ada istiadat tetap ada, adat rasam ada. Tapi kita ada juga etika dan etos dan juga etiket lah. Maksudnya daripada pro-kolonial dan juga kolonial kita campurkan. Maka kita dapatlah, kita gunakanlah pada hari inilah. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia lah selepas ini. Kita akan bincang. Kita akan bincang apa yang dari sudut kolonial yang kita guna sekarang dan juga dalam fasa orang cakap pra-kolonial yang kita guna lah. Okey. Seterusnya kalau kita lihat vairisi ini juga ditambah bukan sahaja hasil tinggalan kolonial tetapi dikembang luas dengan bantuan daripada teknologi ICT itu sendiri. Okay, kalau kita lihat adab, adat, etika, etos dan etiket ini telah bercampur baur sehingga ia dapat mengubah identiti dan jati diri kita dalam sesuatu keadaan, suasana, cara kita bertindak dan tingkah laku kita tu sangat berbeza-beza. Oleh itu, kita ni sebagai generasi yang hidup dalam era globalisasi ICT ni kan, itulah cakap kenapa perlunya ada CT554 ni. Sebabnya kita perlu menghayati apa sebenarnya makna etika dan peradaban yang maksudnya acuan Malaysia itu sendirilah, acuan negara kita ni. Kita kena tahu. Kalau tak kita tak tahulah, terutamanya golongan-golongan kalau era globalisasi ICT ni kan, lagilah macam saya cakap awal-awal tadi, adab kita pun, etika kita pun semakin berkurangan kan. Apabila dengan kita mempelajari, kita menguasai, kita menghayati, maka kita dapat dan kita mempunyai identiti dan jati diri rakyat Malaysia walaupun di mana kita berada. Tidak kisahlah kita belajar pergi overseas kan nanti, apapun aku rakyat Malaysia. So aku ada pegangan, aku ada prinsip hidup aku sendiri. Yang tu yang kita mahu sebenarnya. Bukan sekadar belajar CT554 ni sekadar orang cakap nak lulus nak dapat A. Tapi penghayatan tu perlu ada lah. Okey. Seterusnya saya akan lihatkan kamu perbezaan etika dan akhlak. Ini saya bagi tahu secara ringkas sajalah. Okey. Dari sudut etika, dia kadang orang cakap apa perbezaan? Kebanyakan orang tanya juga, apa perbezaan etika, moral dan akhlak kan? Okey, sekarang ni kita akan lihat apakah perbezaan etika dan akhlak. Okey. Yang pertama, etika ini merupakan ilmu pengetahuan yang berhubung dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Manakala akhlak pula perbuatan yang telah tertanam kuat dalam diri seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Maksudnya di sini adalah akhlak ini bersifat semula jadi. Memang ada dalam diri kita. Kalau etika ini orang boleh bentuk lagi. Kita boleh bentuk lagi. Okey, contohnya etika pemakaian kita kena ikut macam gini. Kan? Tapi kalau akhlak ini, sifat ini, contohnya
Macam kita cakap kan, selalu kita dengar kan, ada akhlak yang mahmudah, ada akhlak mazmumah. Maksudnya akhlak baik dengan akhlak yang buruk. Itu memang sudah ada di dalam diri. Contohnya akhlak baik. Seseorang itu mempunyai sifat sabar, seseorang itu sentiasa bersyukur, dia mempunyai sifat malu ataupun sifat pemaaf. Manakala kalau kita tengok kepada akhlak yang tidak baik, ya contohnya sifat-sifat dengki tu memang ada dalam diri dan semua jadi. Buruk sangka, tamak, ria, tapi dipengaruhi oleh persekitaran tu lah. Yang kedua, ia bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Kita tengok, kalau etika berpakaian pada zaman dahulu berbeza dengan etika berpakaian pada zaman sekarang. Dia mengikut perubahan zaman. Tetapi kalau akhlak, ia adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang itu sendiri yang mengerjakannya tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari luar, tekanan daripada luar lah. Okey, yang seterusnya, untuk etika ni juga ia berubah mengikut tempat dan latar belakang budaya masyarakat. Seperti mana saya cakap tadi, untuk kita di Malaysia, kita ada pelbagai etnik. So, dalam pelbagai etnik ini mempunyai etika-etika ataupun adat resam mereka yang tersendiri. So, kita berbeza-beza. Dari sudut akhlak pula, perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya bukan lakonan dan sandiwara lah. Contohnya macam kita kan, kalau kita suka dengan seorang itu, kita akan menjadi seorang yang baik. Dia timbul sendiri, semula jadi, bukan dibuat-buat lah. Okey. Seterusnya kita lihat pula kepada, ini sambungan pula, perbezaan juga etika dan akhlak. Kita boleh tengok etika ini bersifat relatif dan berubah-ubah. Kalau akhlak dia bersifat tetap. Manakala etika ini dari sudut disiplin, dia adalah disiplin tentang sesuatu tingkah laku yang lahir hasil daripada sesuatu peraturan ataupun norma. Macam saya cakap tadi lah. Kita contohnya di UiTM, di Universiti Teknologi kan, di UiTM kita sendiri, kita ada etika berpakaian. Contohnya etika komunikasi kita. So daripada situ kita mengikut etika tu, maka jadilah tingkah laku kita tu lah. Tapi kalau dari sudut akhlak pula, dia ada disiplin tentang tingkah laku yang memang lahir daripada jiwa manusia itu, naluri sifat kita sendiri. Kalau etika ini bersifat ikutan, manakala kalau akhlak itu bersifat semula jadi. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada ini yang last lah. Yang last kita akan bincang pada hari ini, iaitu faktor pembentukan etika individu. Kenapa diletak di sini? Kita tengok apakah faktor-faktor pembentukan etika individu. Ada 5 faktor utama, iaitu pertama faktor pengaruh keluarga, yang kedua faktor pengaruh rakan, yang ketiga faktor pengalaman hidup, yang keempat nilai peribadi dan prinsip, yang kelima faktor persekitaran. Okey, kita lihat satu-satulah. Okey, kita ambil kita lihat yang pertama, pengaruh keluarga. Okey. Pengaruh keluarga ini sangat penting ya dalam pembentukan etika diri seseorang individu itulah, dan kita faham keluarga ni adalah satu tempat. Saya cakap keluarga ni adalah tempat pertama anak-anak itu dicorakkan sebelum mereka keluar ke dunia yang lain lah, keluar ke dunia yang sebenar. Dan kita selalu melihat ataupun selalu mendengar pepatah Melayu yang mengatakan bapa borek, anak retik. Maksudnya apa yang dilakukan oleh keluarga ataupun ibu bapa itu sendiri, anak akan ikut. Jadi pengaruh besar pembentukan etika ataupun adab sifat seseorang anak ataupun seseorang individu itu adalah daripada keluarga dia sendiri. Dia akan mencontohi. Macam contohnya, saya ada anak, dan anak akan tengok perbuatan dan tingkah laku saya dan menjadikan dia satu adab dan etika kepada dia. Kalau kita menunjukkan satu perkara yang positif, maka anak kita akan ikut yang positif lah. Tapi kalau kita menunjukkan satu perkara yang negatif, yang tidak baik, anak kita pun akan mencontohi itu. So, kita kena berhati-hati dalam sudut pembentukan anak-anak ataupun jati diri seseorang individu ni lah, terutamanya berkaitan pengaruh dengan keluarga. Okey, yang kedua adalah pengaruh dengan rakan-rakan. Sebenarnya kalau kita tengoklah pada zaman moden ni kan, pengaruh rakan ni lagi kuat sebenarnya daripada pengaruh keluarga pada sudut pembentukan etika individu. Sebab apabila anak kita dah ni kan, anak dah keluar ataupun kita ni dah keluar daripada dunia, contohlah habis SPM, kita pergi universiti dan kita lebih banyak bergaul dengan kawan-kawan sebenarnya kan, daripada kita bergaul dengan keluarga tu sendirilah. Maksudnya macam tu. Okey?
Dan kalau kita boleh lihatlah generasi-generasi sekarang kan, generasi orang cakap ICT, generasi milenial ni, terutama generasi Z ke generasi Alpha yang disebut sekarang ni kan. Kita kena lihat balik. Dan inilah paling penting saya selalu ingatkan kepada diri saya dan juga kepada anak-anak murid saya. Pilihlah, bergaullah, carilah sahabat-sahabat yang positif yang dapat membentuk kita ataupun yang dapat mengarahkan kita ke arah yang lebih baik untuk menjadi seorang individu yang beretika dan beradab itu sendiri. Okey, yang ketiga adalah pengalaman hidup. Yang kita tahu pengalaman hidup ini juga memainkan peranan penting dalam pembentukan etika individu. Sebagai contoh, semasa seseorang itu masih kecil kan, okay, kalau keluarganya dah, orang cakap keluarga dia dah didik dia dengan secara dia ada timetable, memang masa ditentukan oleh dia mengikut peraturan kan. So sampai besar dia akan jadi macam itulah dan pengalaman hidup yang lain jugalah. Kita ada pengalaman hidup kita masing-masing, itu yang akan membentuk kita menjadi seorang yang beretika lah. Dan seterusnya adalah nilai peribadi dan prinsip moral. Kita kena lihat juga perkara ini sangat penting bila seseorang itu mempunyai prinsip yang kuat ataupun prinsip moral ataupun nilai peribadi yang kuat, dia tidak mudah untuk goyah dengan keadaan persekitaran lah. Okey, yang kelima yang last sekali adalah faktor persekitaran. Seseorang kita kena lihat seseorang itu duduk di mana, keadaan dia macam mana, dia duduk dekat bandar ataupun dia duduk dekat luar bandar. So pengaruh untuk pembentukan etika individu itu berkembang di situlah. Dia akan lihatlah kalau dekat bandar macam mana, secara percakapan, cara dia dengan masyarakat, itu semua kita akan lihatlah dari sudut faktor persekitaran. Okey, secara conclusionnya hari ini itu sahaja untuk kita belajar sampai faktor pembentukan etika individu. Jika ada perkara ataupun yang kamu kurang fahami ataupun ada perbincangan yang lebih lanjut, kamu lebih mengetahui, lebih mendalam berkaitan tentang perkara perbincangan kita pada hari untuk bab 1, kita boleh bincang selepas inilah. Rasanya itu sahaja. Terima kasih saya ucapkan. Kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera.